Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berjumpa lagi untuk sesi lecture yang ketiga pada malam ini, insya-Allah. Jadi InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan dengan perbahasan kita dalam tajuk demokrasi, dan juga kita akan melihat sedikit dalam tajuk political obligation ataupun tanggungjawab politik. Apa itu tanggungjawab politik, dan tanggungjawab politik ini, saudara, saya terangkan, kalau saya boleh terangkan secara ringkas, dia membahaskan kenapa kita perlu taat kepada pemerintah. Adakah kita perlu taat kepada pemerintah? Jika ya, kenapa? Jika ya, sejauh mana? Jika ya, apa yang membuatkan kita perlu taat, dan apa yang membuatkan membezakan antara consent dan juga obligation, membezakan antara kerelaan kita terhadap pemerintahan tersebut dan juga tanggungjawab kita terhadap untuk berada di bawah pemerintahan tersebut. Jadi pada hari ini, sebelum kita mulakan, insya-Allah saya nak bawa satu sahabat-sahabat sekalian kepada satu ayat Al-Quran dahulu, yang insya-Allah berkaitan dengan perbahasan kita pada malam ini. Ayat Al-Quran yang saya maksudkan ialah surah Al-Hujurat ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak, supaya kamu saling kenal mengenali. Lita'arafu. Dan sesungguhnya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi, saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat ini bahawa sebagai satu recognition, sebagai satu pengiktirafan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ni macam-macam jenis. Ada orang putih, orang hitam, orang biru, orang hijau, macam-macam jenis. Jadi bangsa-bangsa, puak-puak, berbahasa yang berbagai-bagai. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berkata, memang aku ciptakan macam-macam jenis. Dan maka yang paling mulia di antara kamu, bukan yang paling tinggi menjulang keris, bukan yang paling kuat dalam menumbuk, bukan yang paling gah, banyak duit dan sebagainya. Tapi Allah SWT sebut yang paling bertakwa di antara kamu. Takwa, saudara, sahabat-sahabat sekalian, yang paling baik dengan Allah SWT, yang paling baik, banyak berbuat baik kepada manusia. Jadi hari ini InsyaAllah kita akan melihat ada benda yang akan ada kaitan dengan ayat ini, insyaAllah, dalam apa yang akan saya sampaikan dalam tajuk demokrasi. Selalu bila bagi lecture panah. Okey. Jadi sahabat-sahabat sekalian, minggu lepas kita dah tengok demokrasi. Apa itu demokrasi? Secara ringkas, demokrasi ini ialah satu sistem di mana manusia akan memilih pemerintah, memilih pemimpin berdasarkan pilihan paling ramai, pilihan majoriti. Itu definisi yang paling ringkas tentang demokrasi. Kalau kita nak memahami demokrasi dengan lebih dalam, kita boleh tengok bahawa bukan sekadar itu yang dikatakan demokrasi. Bukan sekadar memilih, bukan sekadar manusia pilih pemerintah. Kemudian, walaupun ada dalam perbahasan demokrasi ada definisi yang sebegitu. Tanggungjawab rakyat, pilih pemerintah saja, kemudian pemerintahan 100% di bawah tangan pemerintah yang dipilih. Ada satu definisi demokrasi yang sebegitu, iaitu yang dalam citizenship, dalam perbahasan citizenship of democracy yang akan kita tengok selepas ini. Jadi hari ini, hari ini kita akan bincangkan, sambung apa yang kita dah bincangkan minggu lepas, iaitu demokrasi. Kenapa? Why we have to value democracy? What is the importance of democracy?
what are the advantages and benefits of democracy and why do we care. Jadi yang ini sahabat-sahabat sekalian, yang pertama sekali, minggu lepas saya nak ulang sekali lagi. Minggu lepas kita bawa hujah daripada demokrasi. Kita sebut bahawa demokrasi ini ada intrinsic value. Itu yang pertama. Intrinsic value dalam demokrasi ini bermaksud demokrasi disebabkan dia memberi kuasa yang sama rata dan hak yang sama banyak, equal right to the citizens to vote, untuk memilih, untuk mengundi. Jadi disebabkan itu sahabat-sahabat sekalian, sistem ini hanyalah merupakan satu-satunya sistem yang bernilai, yang ada nilai disebabkan rakyat diberi kekuasaan untuk memilih. Itu yang pertama. Yang kedua, instrumental value. Instrumental value, lepas ni kita akan tengok lebih dalam, tapi kita sekarang ni saya bagi orang kata apa, buah-buah mula dulu. Instrumental value ini ialah demokrasi bila dia mengambil kira pendapat orang terbanyak, maka polisi yang akan keluar daripada sistem demokrasi ini ialah mestilah polisi yang memberi kebaikan kepada rakyat terbanyak. Sebab dia mengambil kira kepentingan dan juga persetujuan majoriti daripada rakyat. Okey, itu secara ringkas. Kemudian Amartya Sen dalam buku dia Development as Freedom, ini buku dia, Development as Freedom, dalam bab 6, The Importance of Democracy, menyebut menambah satu lagi kebaikan demokrasi, iaitu dari sudut konstruktif. Tadi kita ada intrinsik, kita ada instrumental, sekarang kita ada konstruktif. Baik. Kemudian minggu lepas kita dah tengok sanggahan terhadap demokrasi. Satu saja kita tengok, iaitu daripada Plato. Plato menyebut bahawa demokrasi ini, bila kita memberi hak kepada rakyat, semua rakyat untuk mengundi, maka apa yang akan terjadi ialah tak semua rakyat ada ilmu tentang sesuatu isu. Yang tak ada ilmu pun mengundi, boleh jadi keputusan undian tersebut bukanlah yang terbaik. Dan Plato juga menyebut bahawa kemungkinan yang diundi untuk menjadi pemimpin itu bukan orang yang berilmu. Sebab yang mengundi itu kita tak tahu siapa, rakyat terbanyak, semua rakyat mengundi. Jadi boleh jadi yang akan dipilih sebagai pemimpin itu orang yang popular, bukan orang yang terbaik. Jadi ini apa yang disebut oleh Plato. Jadi saudara sekalian, insya-Allah ini kita akan sambung hujah-hujah ini. Baik. Yang pertama, kita akan lihat why we value demokrasi. Kenapa kita menilai, kenapa kita memberi penilaian, pengiktirafan kepada demokrasi. Yang pertama dalam why we value demokrasi ini ialah intrinsic value. Seperti yang saya dah sebut minggu lepas, tapi hari ini kita tambah lagi. Intrinsic value ini kita boleh bahagikan kepada dua cabang. Yang pertama ialah deliberative. Deliberative ini bermaksud, baik, dalam demokrasi kita selain kita ada mengundi, kita juga ada open debate and discussion. Open debate and discussion maksudnya pemimpin-pemimpin yang sepatutnya masuk pilihan raya ini sepatutnya berdebat di medan terbuka supaya rakyat boleh dengar dan rakyat boleh menilai. Jadi bila perkara ini terjadi, free and reason debate ini merupakan satu peluang yang baik dan satu peluang untuk rakyat secara sama rata mendapat hak untuk mendengar kedua-dua belah pihak supaya boleh membuat satu penilaian yang baik. Jadi benda ini secara tidak langsung memberi hak kepada rakyat itu sendiri untuk tahu apa yang kedua-dua pemimpin ini nak buat, apa yang kedua-dua bakal calon dalam pilihan raya ini nak buat. Tapi di Malaysia, seorang cabar debat puluh-puluh kali dah, yang seorang lagi tu menakut. Itu masalahnya, saudara. Jadi, dalam demokrasi yang subur, saudara, ini yang sepatutnya terjadi. Jadi sebab itu para filosof di barat dah lama bincang perkara yang sebegini. Salah satu kebaikan dalam demokrasi ialah deliberative. Deliberative, free and reason debate which give equal right to the people to be listening to the debate and to make decision based on their equal rights. Disebabkan mereka ada hak, mereka dah dengar dengan baik,
apa-apa yang nak disampaikan oleh kedua-dua bakal calon pilihan raya tersebut. Baik, yang seterusnya kita melihat kepada untuk mencari konsensus dalam masyarakat adalah sangat-sangat susah. Yang kita dah sebut minggu lepas, sebab kita dah masuk tajuk pluralisme baru-baru ini, kita nak mencari konsensus dalam satu isu dalam masyarakat yang banyak section, banyak jenis, banyak orang, banyak jenis. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun sebut dalam surah Al-Hujurat, kamu ni banyak jenis, kamu ni banyak bangsa, puak dan sebagainya. Jadi susah nak dapatkan konsensus. Maka cara yang paling baik untuk ambil pandangan yang mewakili masyarakat tersebut ialah dengan melalui mengambil pandangan majoriti. Baik, seterusnya deliberatif. Selepas deliberatif ialah reasonableness. Reasonableness ini kita lihat kepada 3 aspek lagi di bawah reasonableness. Kenapa demokrasi ini kita katakan reasonable? Baik, yang pertama dari sudut epistemologi, epistemological. Epistemologi ini maksudnya theory of knowledge. Bagaimana manusia menjadi mengambil satu konsep yang dia percaya itu, bagaimana konsep itu terbentuk, kenapa konsep tersebut terbentuk, dan kenapa kumpulan itu yang ada kepercayaan tersebut. Jadi disebut dari sudut epistemologi ini, sahabat-sahabat sekalian, saya kira sangat penting untuk kita memahami epistemologi. Sebab kita, masyarakat kita, bukan sekadar masyarakat yang ada di UK, di negara-negara yang kita ada sekarang di barat ini, tapi di Malaysia sekalipun kita sangat-sangat penting, perlu untuk kita faham epistemologi ini, sahabat-sahabat sekalian. Sebab apa, sahabat sekalian? Kita masih belum mampu untuk mencapai pluralistic society yang baik. Kita masih belum mampu untuk mencapai hubungan antara etnik, kaum dan agama yang baik, disebabkan kita tiada satu kefahaman tentang epistemologi yang baik dalam kalangan kaum-kaum lain dan juga agama lain. Baik, dalam ayat yang saya sebut tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut lita'arafu. Dalam bahasa Arab, kita masuk ke ayat tadi balik sebentar. Dalam bahasa Arab, Allah Subhanahu Wa Taala sebut lita'arafu. Baik, kita tengok kepada perkataan yang menjadi dasar kepada kalimah tersebut, iaitu perkataan ta'arafa. Ta'arafu bermaksud saling kenal mengenali beramai-ramai. Tambah waw belakang tu bermaksud beramai-ramai. Jamak. Jadi tambah li depan tu bermaksud untuk beramai-ramai saling kenal mengenal. Baik, dia asal daripada perkataan ta'arafa. Ta'arafa dia punya fi'il madhi. Bentuk yang paling asas dia ialah ta'arafa. Baik, pecahkan lagi, yang paling asas ialah arafa, tahu. Kalau kita arafa, dia macam sistem imbuhan dalam bahasa Melayu. Arafa, tahu. Arafa tambah alif di tengah tu menjadi saling kenal mengenal, saling kenal mengenal antara dua orang ataupun lebih. Ta'arafu bermaksud saling kenal mengenal, tetapi dengan maksud yang lebih holistik. Ta'arafa, saudara sekalian, bermaksud kita kenal orang itu bukan sekadar kita tahu dia agama apa, dia bangsa apa, dia percaya apa. Ini yang jadi masalah dalam kalangan orang Malaysia ini, saudara, sebab sahabat-sahabat sekalian, sebab bila kita sekadar di permukaan, orang putih kata surface, kita kenal orang lain, maka kita tak dapat mencapai apa yang disebut sebagai satu pengenalan yang baik untuk kita mencapai satu masyarakat majmuk yang baik. Sebab kita sepatutnya kita lebih memahami apa yang dia percaya, kenapa dia percaya begitu, bagaimana boleh jadi kepercayaan tersebut, dan ke mana dia nak bawa kepercayaan dia dalam dunia ini, dan juga jika dia percaya kepada alam selepas mati, bagaimana alam selepas mati yang dia percaya. Itu yang sepatutnya kita ambil perhatian. Sebab apa? Saya sendiri pernah mengalami beberapa perkara yang melibatkan kepercayaan yang berbeza sebegini. Sebab kita tidak akan mampu untuk mencapai apa yang disebut oleh Tarikh Ramadan sebagai
philosophy of pluralism. Kalau kita tidak mengambil masa, mengambil ruang, mengambil tenaga untuk kita kenal sedalam itu siapa orang yang berada di sekeliling kita, walaupun dia berbeza. Jadi selepas ini kita akan kembali semula ke sini. Sekarang kita teruskan dengan demokrasi. Baik, dalam epistemological kita melihat kepada bila ramainya manusia dalam satu-satu masyarakat ini, ramainya kumpulan, ramainya manusia, banyaknya cara berfikir, maka this will provide reason which people can accept. Maka we cannot provide a reason which people can accept on our belief. It is not fair if we impose our belief without reason which other people can accept. Maksudnya tidak adil, tidak baik kalau kita meletakkan satu polisi yang tidak dapat diterima oleh masyarakat disebabkan kepercayaan kita lain dan kepercayaan mereka lain. Dan itu memerlukan satu perbahasan dari sudut epistemologi. Seterusnya, masalah yang kedua ialah dari sudut moral. Moral ini bermaksud kita gagal untuk mencapai respect terhadap kumpulan-kumpulan lain dan juga orang-orang lain yang berada di sekeliling kita jika kita impose terms, kita melaksanakan sesuatu undang-undang, sesuatu perkara dan sebagainya ke atas orang lain which they cannot accept. Maka ini bercanggah dengan principle of morality, bercanggah dengan moral kalau kita nak melaksanakan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang lain dalam masyarakat kita. Terutamanya kalau orang lain itu diwakili oleh kumpulan-kumpulan yang besar, berada dalam kumpulan-kumpulan yang besar dalam masyarakat kita. Ya, itu yang kedua. Masalah yang ketiga ialah dari sudut demokratik. Walaupun egalitarian, walaupun kita dah buat egalitarian punya decision making, tetapi kita masih tidak demokratik jika kita tidak mencapai satu jika kita tidak membuat satu polisi yang dan polisi jika kita membuat satu polisi dan polisi tersebut dalam masa yang sama menimbulkan masalah kepada kumpulan-kumpulan lain yang berbeza dengan kita dalam satu masyarakat. Maka di sini sahabat-sahabat sekalian, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah saya senaraikan tadi, iaitu 3 masalah utama ini dari sudut epistemologi, dari sudut moral, dari sudut demokratik, maka apa yang perlu kita ada sekarang ialah kita dapat simpulkan bahawa sangat berbeza pandangan dalam masyarakat. Maka sekarang ini untuk mencapai satu full consensus, mencapai satu kata sepakat yang penuh dalam masyarakat, satu-satu masyarakat yang plural seperti di Malaysia, sangat-sangat susah. Disebabkan itu, kita perlukan satu sistem yang mengambil kira majoriti daripada masyarakat tersebut. Maka di situlah kita tengok bahawa di sini bernilai demokrasi, sistem yang dinamakan demokrasi ini. Dan inilah yang menjadikan demokrasi ini satu sistem yang baik dan boleh dilaksanakan. Dan seterusnya, kita dah menyebut dari sudut intrinsic value. Maka dalam intrinsic value ini juga kita ada menyebut kita perlu tahu juga tentang how egalitarian democracy is. Baik, egalitarian ni bermaksud melayan semua orang dengan memberi hak yang sama. Maksudnya panas. Maksudnya kita memberi hak yang sama, kita melayan semua orang dengan layanan yang sama rata, layanan yang sama baik, dan kita tidak bias kepada mana-mana kumpulan, mana-mana orang ataupun mana-mana kaum. Jadi sekarang sistem yang paling egalitarian ialah demokrasi. Sebab dia memberi hak kepada semua orang, hak yang sama untuk participate in public and open public discussion and debate, to participate in choosing the policies, to participate in choosing the leaders, dan juga untuk sama-sama untuk terlibat dalam sistem itu secara direct. Jadi
disebabkan egalitarian principle inside demokrasi itself menjadikan demokrasi ini sendiri satu sistem yang boleh kita katakan sebagai baik. Sebab seperti yang saya katakan tadi, tidak ada sistem lain kalau kita nak bandingkan dengan monarki, kalau kita nak bandingkan dengan sistem aristokrasi dan sebagainya, hanya demokrasi yang memberi hak yang sama kepada semua orang untuk membuat pilihan, untuk terjun dalam perdebatan terbuka, untuk berhimpun secara terbuka dan bebas dan sebagainya. Baik, dalam isu ini sahabat-sahabat sekalian, bila kita menyebut tentang open public discussion, bila kita menyebut tentang free speech, bila kita menyebut tentang free assembly, sahabat-sahabat sekalian, jadi sekarang ini berlaku, saya nak cerita sedikit lah pengalaman saya. Kita di Malaysia terutamanya, kita dah terlalu lama dibiarkan dalam satu kepompong untuk kita tidak mengenali orang di sekeliling kita dengan baik. Seperti mana yang saya sebut dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala dah firmankan tadi, Al-Hujurat ayat 13 itu, kita kena kenal dengan baik, bermaksud kita kena kenal dengan mendalam. Jadi disebabkan dengan itu baru kita boleh faham apa yang mereka mahu, dan baru kita boleh lakukan public discussion, baru kita boleh lakukan discussion yang baik dan keluar dengan polisi yang baik. Yang menjadi masalah di Malaysia, kita terlalu cepat menyalak dengan isu-isu yang kita tidak yang kita tidak biasa dengannya. Sebagai contoh, saya bagi isu LGBT. Di Malaysia, isu LGBT ini satu isu yang sangat sensitif. Memang wajar menjadi sensitif kerana dia menyentuh sensitiviti umat Islam. Namun cara kita memberi reaksi kepada isu tersebut sedikit mendatangkan kekesalan, kerana kita kurang sekali wacana ilmiah, kurang sekali open public discussion tentang perkara ini. Dalam perkara ini saya rasa saya perlu ucap tahniah kepada Hakim, Himpunan Keilmuan Muslim, yang dah banyak mencetuskan perbincangan tentang isu-isu sebegini. Jadi saudara sekalian, sejak zaman sekolah, sejak zaman A-level dahulu, saya apa yang saya belajar, apa yang berada di pemikiran saya ialah okey, LGBT ni salah, kita kena hapuskan terus 100%. Tapi sejak saya masuk A-level, saya belajar sosiologi. Dalam sosiologi ada satu tajuk dia family. Dalam family saya belajar tentang gay marriage, tentang hubungan gay dan lesbian dan sebagainya. Maka dari situ saya mula faham kenapa, bagaimana gay ini wujud, dan apa benda gay ini sebenarnya, apa benda hubungan gay dan lesbian ini. Dan kemudian bila saya datang ke universiti, saya masuk ke universiti, saya pun ambil subjek sosiologi lagi, belajar lagi tentang gay dan lesbian, sampai kami pun pernah berbahas tentang wajarkah perkahwinan gay dihalalkan dalam kelas kami. Jadi dari sini kita kena memahami bahawa kita boleh datang dengan satu penghormatan yang baik kepada orang yang berbeza dengan kita. Sebab jika kita tidak mengambil langkah untuk pertama memahami, kemudian datang kepada satu perbahasan dan juga perbincangan yang terbuka dan bersifat publik, suppression ataupun tekanan kepada gerakan-gerakan yang berbeza dengan kita hanya akan menyebabkan resistance, orang putih sebut resistance, ataupun lawan balik. Seperti kita dah tengok terlalu banyak contoh dalam sejarah. Saya masuk sejarah sikit. Terlalu banyak contoh dalam sejarah. Kalau kita tengok dalam sejarah Cina, selepas Qin Shi Huang menyatukan seluruh Cina pada tahun 221 sebelum Masihi, kita boleh tengok pada waktu itu Qin Shi Huang menganut faham legalism. Legalism ini bermaksud fa shui dalam bahasa Cina. Legalism ini maksudnya menjalankan undang-undang yang tegas dan keras terhadap mana-mana kesalahan. Contohnya kesalahan, kalau tak silap saya, kesalahan memasukkan titah, memasukkan titah raja akan dihukum bunuh dengan badan dipotong dua, sebagai contoh. Jadi dan orang yang
Dan kemudian siapa-siapa yang menyimpan buku-buku Confucius, buku-buku yang fahaman Confucius akan dijadikan buruh kasar untuk membina tembok besar. Kemudian siapa yang mengajar faham Confucius akan ditanam hidup-hidup sebagai contoh. Jadi benda ini 15 tahun selepas penyatuan semula China, apa yang terjadi ialah resistance daripada rakyat itu sendiri. Kemudian naik pula dinasti Han yang disebabkan oleh resistance terhadap dinasti Qin, maka dinasti Qin jatuh, naik pula dinasti Han. Kita dah tengok dalam sejarah terlalu banyak. Baik, sekarang berbalik semula kepada demokrasi, kita dah tengok kepada egalitarian. Egalitarian ini, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita capai untuk kita capai layanan egalitarian terhadap semua orang yang ada di sekeliling kita. Untuk kita mencapai satu tahap yang sebegini, yang pertama kita kena respect. Kita mesti respect, bermaksud kita kena hormat apa yang dia percaya. Kalau kita tak faham, masakan kita boleh hormat. Jadi sebab itu, seperti yang saya katakan tadi, cari jalan untuk kita memahami bagaimana fahamannya boleh jadi begitu, bagaimana kenapa dan bagaimana dia boleh percaya yang perkara yang sebegitu. Maka sekarang ini kita berbalik kepada demokrasi. Baik, seterusnya kita dah tengok dari sudut intrinsic value of demokrasi, iaitu demokrasi memberi hak yang sama rata kepada semua orang, participate in public discussion, participate in selecting and electing the leaders and the policies. Jadi sekarang ini kita tengok kepada instrumental value of demokrasi. Baik, demokrasi ini, sahabat-sahabat sekalian, yang pertama, instrumental value ialah it will produce good policies. It will highly likely to produce good policies for the people. Sebab, baik, ini disebut oleh John Stuart Mill dalam Considerations on Representative Government, dan disebut juga oleh Amartya Sen dalam Development as Freedom. Baik, sekarang bila kita menyebut tentang good policies are likely to be in democracy, apa yang dimaksudkan dengan good policies? Dalam demokrasi, kita melihat bahawa bila adanya open public discussions and every one of the people is given equal right to contribute in the public discussion, maka kita boleh melihat bagaimana idea masyarakat ini boleh dibawa kepada satu medan dan boleh keluar dengan polisi yang relatively lebih baik berbanding kalau dilakukan secara monarki ataupun authoritarian yang tidak mengambil kira pandangan daripada rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, good policy ini likely kalau demokrasi disebabkan adanya kumpulan yang menjadi pembangkang. Disebabkan adanya kumpulan yang menjadi pembangkang, terutamanya pembangkang yang kuat, maka pembangkang pastinya akan memberi tekanan kepada kerajaan dengan mencadangkan polisi-polisi yang kerajaan tidak buat, tetapi yang kerajaan tidak buat, dan pembangkang akan cadangkan polisi-polisi ini untuk jadikan manifesto pembangkang. Jadi kerajaan akan mengambil kira terhadap polisi-polisi ini. Kalau mampu, mereka akan buat. Sebab saya bagi contoh paling mudah di Malaysia. Pakatan Rakyat dalam kenyataan bersama pada tahun 2010 telah mengeluarkan 10 janji Pakatan Rakyat pada 100 hari pertama memerintah. Salah satunya ialah gaji minimum. Gaji minimum RM1,100 sebulan. Jadi Barisan Nasional, disebabkan Barisan Nasional semakin kurang popular dengan macam-macam isu, maka pada tahun lepas, tahun 2011, Najib telah mengumumkan bahawa Kabinet akan menjalankan penyelidikan terhadap polisi gaji minimum. Kemudian baru-baru ini diumumkan bahawa kerajaan Malaysia akan melaksanakan gaji minimum RM900 sebulan. Baik, jadi ini ialah role of the opposition in a democracy. Kalau kita tidak ada pembangkang, maka tidak akan ada pembaikan polisi yang sebegini. Kita tidak kisah polisi itu datang daripada Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional, tetapi apa yang penting ialah polisi tersebut baik untuk rakyat. Contohnya gaji minimum ini. Dulu Barisan Nasional tak buat, Pakatan Rakyat sebut nak buat dalam polisi. Kemudian Barisan Nasional kata takut,
diorang pun buat. Maka ini pada akhirnya akan memberi kebaikan kepada rakyat. Baik, seterusnya improvement in characters of people who are siapa yang terlibat, who are involving in a democracy. John Stuart Mill menyebut bahawa orang yang terlibat dalam demokrasi ini akan mengalami improvement in character, pembaikan dalam peribadi. Kenapa? Bila orang-orang dalam demokrasi itu boleh terlibat dalam perbincangan, boleh terlibat dalam memilih pemimpin, maka apa yang boleh dibuat ialah mereka akan selalu berbincang. Mereka akan banyak berbincang, berbahas tentang mana yang lebih baik, polisi mana yang lebih baik, pemimpin mana yang lebih baik, apa yang boleh kita bawa untuk negara kita. Kalau tidak ada sistem yang membenarkan penyertaan rakyat secara terus seperti demokrasi, contohnya sistem monarki, hanya raja yang membuat polisi di atas, maka apa yang akan jadi adalah seperti yang telah disebut oleh kalau saya tak silap John Stuart Mill juga, ialah when there is a monarchy or an authoritarian rule, so the people need not to be concerned. Rakyat tak akan cakna dengan isu-isu negara, tak akan cakna, tak akan ambil tahu. Maka faedah ini terhadap intelektual rakyat akan menurun. Rakyat tidak akan ambil tahu, ikut sukalah raja nak buat macam mana pun, dia yang kuasa. Kita bincang ni tak ada apa efek pun. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Amartya Sen tak sebut, John Stuart Mill sebut sebagai improvement in character of people who are involved in democracy. Selain daripada mengangkat intelektual rakyat, yang kedua ialah bila rakyat boleh turut serta dalam perbahasan, turut serta dalam perbincangan berdasarkan polisi negara dalam satu pembincangan yang demokratik, keyakinan rakyat untuk turut sama berbincang itu sendiri akan meningkat. Ini dari sudut psikologi rakyat dalam satu negara demokrasi. Baik, itu dari sudut instrumental. Seterusnya dari sudut konstruktif. Dari sudut konstruktif, Amartya Sen tambah satu lagi kebaikan demokrasi, iaitu dari sudut konstruktif. Dari sudut konstruktif ialah yang pertama is open dialogue and discussion. Bila kita ada open dialogue and discussion in a democracy, maka apa yang akan jadi ialah rakyat, seperti yang saya telah sebut tadi, rakyat akan cakna mengenai isu-isu yang sedang berlaku dalam negara dan juga isu-isu antarabangsa, dan juga cakna mengenai apa yang sebenarnya baik untuk rakyat dan apa yang sebenarnya yang buruk untuk rakyat, sebab dua-dua belah pihak ada dan terlibat dalam discussion tersebut ataupun debate tersebut. Baik, jadi bila berlaku sebegini, Amartya Sen memberi contoh sebagaimana apa yang berlaku di Kerala, India. Sebelum itu saya rasa penting untuk saya beritahu bahawa antara negara-negara di dunia, India boleh dikatakan satu negara yang miskin dari sudut ekonomi, dari sudut kewangan. Maknanya pendapatan per kapita negara rendah. Tapi dalam India itu sendiri, di negeri-negeri yang berbeza, kita boleh lihat perbezaan dari sudut pembangunan manusiawi ataupun human development. Jadi perbezaan dari sudut human development ini paling ketara kita boleh lihat di negeri yang namanya Kerala. Kerala ini walaupun sama saja dia punya dari sudut pendapatan per kapita, dari sudut wang, kewangan, ekonomi, GDP, GNP, sama sahaja dengan negeri-negeri lain di India, iaitu miskin. Tapi dari sudut human development, dari sudut pembangunan manusiawi, polisinya sangat bagus. Dan kalau saya boleh bagi satu contoh, dari sudut fertility rate. Fertility rate disebabkan mereka ada banyak disebabkan mereka cakna terhadap apa itu apa kebaikan untuk kita rancang keluarga, untuk keburukan fertility rate yang terlalu tinggi, terutamanya terhadap wanita, yang akan menyebabkan kesihatan, ancaman terhadap kesihatan dan sebagainya. Disebabkan mereka cakna terhadap isu-isu ini, sebab mereka ada open demokrasi di sana, maka hal ini telah menyebabkan kenaikan yang mendadak dari sudut human development ataupun pembangunan manusiawi, terutamanya fertility rate. Fertility rate mereka rendah, lebih rendah daripada China. Jadi
fertility rate ini lebih rendah lebih bagus. Lebih rendah bermaksud masyarakat itu sendiri bukan lebih rendah bermaksud tak ada anak bagus, tak, bukan. Masyarakat itu sendiri tahu bahawa merancang keluarga baik untuk merancang kebaikan keluarga secara keseluruhan pada masa depan. Baik, seterusnya social advancement not by coercion but by increase in education and healthcare. Baik, sekarang ini kalau kita tengok dalam negara-negara demokrasi yang baik, kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat itu sendiri dapat diangkat, dapat diberikan perhatian dengan lebih baik oleh pemerintah. Disebabkan seperti yang saya sebut tadi, adanya pembangkang, adanya orang yang akan mengkritik dasar kerajaan, yang akan memberi polisi alternatif, dan polisi alternatif itu sendiri kerajaan boleh tiru seperti berlaku di Malaysia. Jadi benda ini secara pada akhirnya akan memberi kebaikan kepada rakyat itu sendiri, terutamanya dari sudut seperti yang Amartya Sen sebut, dari sudut basic need of human, which are education and healthcare. Dan seterusnya, freedom, kebebasan terhadap rakyat itu sendiri dapat diangkat dan dinaik martabatkan dalam sistem demokrasi. Seperti mana yang kita dah tengok tadi, sistem demokrasi yang baik bukan sahaja melibatkan pilihan raya, tapi melibatkan open public debate and discussion, melibatkan pilihan raya yang bersih tentunya. Jadi perkara-perkara ini secara tidak langsung disebabkan rakyat sendiri terlibat, maka fokus utama pastilah kepada kebaikan rakyat. Fokus utama pemimpin-pemimpin yang dipilih melalui demokrasi. Jika demokrasi itu demokrasi yang baik, maka pasti akan fokusnya akan menjadi kepada kebaikan rakyat. Seperti mana yang saya dapat lihat di UK dan di negara-negara yang lain. Dan satu benda yang penting untuk kita telusuri bersama ialah apa yang ditulis oleh Amartya Sen dalam salah satu paper akademik dia. Kalau tak silap saya bertajuk Development of What. Amartya Sen menyebut bahawa dia mengeluarkan statistik. Menurut statistik, tidak ada satu negara dengan demokrasi yang baik, dengan demokrasi pilihan raya yang bersih, dengan penglibatan rakyat dalam open debate, ahli-ahli politik berdebat secara terbuka. Tidak ada negara-negara yang sebegini yang mencatatkan kes-kes kebuluran. Contohnya, sebagai contoh di India. Amartya Sen beri contoh seperti di India. India memang sekarang ni ramai belungguk yang miskin. Yang tak dapat makan, yang pendapatan sangat sikit. Namun tak sampai tahap kebuluran. Namun sebelum demokrasi diperkenalkan, demokrasi yang baik dimulakan di India, sebelum zaman saya ingat zaman siapa, Indira kalau tak silap, waktu itu demokrasinya terencat. Macam di Malaysia lah. Waktu itu demokrasinya terencat, dan apa yang jadi memang banyak kebuluran. Tapi selepas demokrasinya diperbaiki, adanya pilihan raya yang lebih bersih, adanya open public debate and discussion, maka apa yang jadi ialah secara mendadak kes-kes kebuluran menurun, dan sekarang ini tidak ada langsung kes kebuluran yang direkodkan di India. Yang tak direkodkan kita tak tahulah, yang direkodkan. Baik, seterusnya setelah kita melihat hujah-hujah dari filsuf dalam instrumental, intrinsik dan juga konstruktif, maka sekarang ini kita akan teruskan kepada apakah sanggahan-sanggahan yang popular terhadap sistem demokrasi. Sekarang ini, sahabat-sahabat sekalian, saya banyak dengar apa yang disebut oleh orang, macam-macam jenis orang, kan? Islam menolak demokrasi, Islam menolak sistem demokrasi dan sebagainya. Baik, kalau saya nak komen kepada perkara-perkara sebegini, apa yang saya boleh katakan ini ialah orang ini tidak faham apa itu demokrasi. Baik, demokrasi
Okey, sekarang kita masuk pada sanggahan dulu. Demokrasi ini, sanggahan yang paling popular yang saya dah sebut minggu lepas ialah Plato. Daripada Plato sebut bahawa orang yang dilantik melalui sistem demokrasi ini dilantik melalui populariti, tak semestinya melalui kepakaran dia dalam bidang polisi, dalam bidang pengurusan pemerintahan, ekonomi dan sebagainya. Jadi bila rakyat melantik orang yang popular, boleh jadi orang yang dilantik itu ialah orang yang tak reti untuk memerintah. Baik, itu yang disebut oleh Plato. Terusnya Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan menyebut bahawa demokrasi ini akan membentuk dissent in society. Maksudnya akan membentuk masyarakat yang berbalah dan bertengkar sesama sendiri. Disebabkan adanya masyarakat yang banyak kumpulan-kumpulan dalam masyarakat yang berbeza, disebabkan banyak kumpulan dengan pandangan yang berbeza, jadi apa akan jadi ialah bila jadinya open discussion, jadinya satu puak lawan dengan satu puak dalam demokrasi, maka apa akan jadi ialah masyarakat berpecah belah, akan jadi berpuak-puak. Ini yang disebut oleh Hobbes. Perlu diingat bahawa Thomas Hobbes dia menulis Leviathan dengan nada yang sangat pesimis. Dia sangat pesimis terhadap manusia itu sendiri. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Thomas Hobbes dia bila dia tulis buku Leviathan, dalam buku itu sahabat-sahabat sekalian menjadi asas kepada apa yang disebut dalam faham realisme. Realisme ini bermaksud dalam international relations, satu negara dengan satu negara pasti akan terjadi persengketaan. Antara negara-negara yang berbeza pasti akan jadi persengketaan. Sebab Hobbes kata human nature, manusia itu sendiri, secara fitrahnya manusia itu sendiri orang yang saling bermusuh. Manusia itu saling bermusuh secara fitrah. Jadi itu yang disebut oleh Thomas Hobbes dalam buku dia. Banyak lagi. Kalau kita nak tengok dari sudut falsafah Cina, Zunze, Hanfeize menyebut bahawa manusia ini secara fitrah dilahirkan sebagai orang yang jahat. Jadi tujuan undang-undang untuk mengawal manusia-manusia yang jahat. Sebab itu terjadi falsafah legalisme di bawah Hanfeize. Zunze mengambil daripada falsafah Confucius, iaitu manusia ini dilahirkan secara fitrah baik. Dan undang-undang ini untuk mengawal manusia daripada keluar daripada sempadan kebaikan tersebut. Jadi banyak perbahasan berkenaan human nature dalam kalangan para filosof. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah menyebut tentang human nature ini bagaimana, sahabat-sahabat sekalian, yang saya dah sebut dulu, iaitu secara fitrah manusia ini baik, dan ibu bapa yang mencorakkan sama ada dia jadi Islam, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Jadi seterusnya, sahabat-sahabat sekalian, sebentar kita tengok update sekejap. Baik, sahabat-sahabat sekalian, seterusnya kita dah sebut tentang Plato dan juga Hobbes. Seterusnya kita tengok kepada apa yang disebut sebagai Lee thesis. Thesis Lee. Lee ini diambil daripada nama Lee Kuan Yew, iaitu Perdana Menteri Singapura yang pertama. Lee Kuan Yew menyebut bahawa buat apa nak bagi demokrasi yang bebas? Untuk pengetahuan saudara-saudara sekalian, demokrasi di Singapura pun lebih kurang Malaysia. Media memang 100%, media memang milik kerajaan. Media hari-hari hidup hantam pembangkang milik kerajaan, puji-puji kerajaan dan sebagainya. Kemudian pilihan raya saya tak tahulah tentang sama ada pilihan raya banyak masalah macam Malaysia ataupun tidak. Tapi apa yang pasti di Singapura memang demokrasinya pun masalah seperti demokrasi di Malaysia. Jadi Lee Kuan Yew pernah menyebut bahawa sekarang ini fokus kita di Singapura bukannya nak bagi kebebasan dari sudut demokrasi, dari sudut demokrasi kepada rakyat.
Sebab sekarang ini kita nak bangunkan Singapura dari sudut ekonomi. Dan sampai ke hari ini, orang melihat Lee thesis ini sebagai satu benda yang legitimate, sebagai satu hujah yang baik, sebagai satu hujah yang kuat. Disebabkan tengok Singapura punya demokrasi pun macam-macam apa, macam Malaysia lah kan, macam apa, tapi negara dapat maju. Jadi tanpa demokrasi pun negara boleh maju macam Singapura. Saudara sekalian, Amartya Sen membalas hujah ini dengan mengatakan bahawa baik, sekarang ini kita melihat bagaimana Singapura menjadi negara perindustrian yang maju. Kita kena tengok yang itu dulu pertama. Bagaimana dan kenapa? Apa sebab-sebab Singapura dapat muncul sebagai satu negara perindustrian yang maju? Baik, sekarang ini setelah dibuat penilaian dan juga analisis terhadap kemajuan ekonomi Singapura, kita boleh melihat bahawa kemajuan ekonomi Singapura terhasil daripada polisi-polisi yang baik, polisi ekonomi yang baik, polisi seperti membuka pasaran kepada pasaran antarabangsa, seperti memberi insentif kepada pelaburan-pelaburan, seperti percukaian yang baik dan kepada pelabur dan sebagainya. Jadi disebabkan ini, Singapura mampu bangkit sebagai kuasa ekonomi yang besar. Amartya Sen menyambung lagi hujah ini dengan mengatakan bahawa semua polisi ini, kalau kita tengok, tak ada kaitan langsung dengan demokrasi. Jadi bila tak ada kaitan langsung dengan demokrasi, satu benda yang tak sah untuk mengatakan bahawa mengatakan bahawa Singapura dapat jadi maju disebabkan demokrasinya tidak bebas. Jadi dalam ilmu logik hujah yang sebegini kita dapat sebut sebagai mistaking a necessary condition to be mistaking correlation to be causation. Maksud mistaking correlation to be causation ialah dua perkara yang berlaku pada waktu yang sama. Kita tidak boleh mengatakan bahawa salah satu perkara menjadi penyebab kepada perkara yang kedua. Sebagai contoh, saya makan nasi dekat UK. Saya suap suapan yang pertama, tiba-tiba menara berkembar Petronas dekat KL runtuh. Jadi saya pun buat kesimpulan bahawa disebabkan aku makan nasi, maka menara berkembar kat KL runtuh. Kalau aku tak suap nasi ni masuk dalam mulut, maka menara berkembar tak akan runtuh. Jadi itu ialah mistaking correlation to be causation. Silap mengatakan bahawa dua perkara yang berlaku pada waktu yang sama salah satunya menjadi penyebab kepada satu perkara yang lain. Jadi ini apa yang disebut oleh Amartya Sen bahawa kemajuan ekonomi Singapura itu disebabkan polisinya baik. Polisi-polisi itu tidak ada satu pun yang berkaitan dengan bagaimana demokrasi rakyat itu diuruskan. Jadi saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, itulah yang disebut oleh Amartya Sen dalam Development as Freedom. Jadi seterusnya, baik, selain daripada Lee thesis, kita boleh melihat sanggahan kepada demokrasi ini, terutamanya yang pernah disebut oleh negara-negara yang demokrasinya tak berapa nak baik, Myanmar, China, dan China sekarang semakin baik. Di persidangan antarabangsa terutamanya, bila banyak tekanan daripada negara-negara lain bahawa nampak buatlah demokrasi dengan baik kan, seperti Myanmar dan sebagainya, maka jawapan yang boleh dikatakan tipikal daripada negara-negara ini ialah baik, sekarang ni kita ada seorang manusia yang kebuluran, seorang manusia yang memerlukan pembaikan taraf hidup dari sudut ekonomi. Jadi adakah kita akan adakah kita akan bagi dia peluang untuk terlibat dalam demokrasi? Mestilah kita kena tingkatkan dulu ekonomi, baru kita bagi peluang yang bebas dari sudut demokrasi. Jadi ini hujah-hujah yang kita boleh katakan tipikal dalam isu ini. Baik, apa yang disebut lagi oleh orang yang berhujah sebegini ialah kalaulah orang yang miskin diberi pilihan sama ada demokrasi yang bebas dan juga pembaikan dari sudut taraf hidup ekonomi dia, pastilah dia akan pilih ekonomi. So, sahabat sekalian, dari sudut empirikal, hujah ini dapat dipatahkan.
Empirical ini bermaksud dari sudut statistik dan juga data. Amartya Sen sebab dia mematahkan hujah-hujah sebegini ialah dia punya tesis dalam development as freedom ini secara keseluruhan tesis dia ialah satu jenis freedom akan membantu kepada freedom yang lain. Contoh, kalau kita bagi freedom dari sudut politik, kita bagi orang peluang untuk terlibat dalam demokrasi yang bebas, freedom dalam politik kepada rakyat. Maka apa akan jadi ialah satu freedom akan membawa kepada permulaan freedom yang lain, membawa kepada economic freedom kepada rakyat. Sebab bila rakyat terlibat dalam demokrasi, maka pemerintah akan lebih ada insentif dan tekanan untuk buat polisi yang lebih membantu rakyat. Dan boleh jadi disebabkan itu Perdana Menteri Malaysia masih pengecut untuk berdebat sampai ke hari ini. Baik, dan seterusnya Amartya Sen juga menyebut bahawa selain itu ada juga freedom, akan berlaku juga freedom dari sudut sosial, perkara-perkara sosial yang lain, pendidikan, healthcare dan sebagainya. Sebab demokrasi akan bawa kepada polisi-polisi yang akan memberi kebaikan kepada rakyat secara keseluruhan pada akhirnya. Baik, seterusnya sahabat-sahabat sekalian, kita teruskan kepada conclusion dari dalam perbahasan demokrasi ini. Saya ingin nak kembali kepada apa yang saya sebut tadi. Banyak orang, saya pun banyak kali juga baca, bila orang sebut bahawa Islam menolak demokrasi, Islam tidak menerima demokrasi, demokrasi bercanggah dengan Islam. Sahabat sekalian, saya kira orang sebegini tidak memahami apa itu demokrasi. Sebab Islam sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu Wa Taala, kami sesungguhnya telah menaikkan, exalt dalam bahasa Inggeris, menaikkan martabat dan juga karamah, kemuliaan anak-anak Adam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut anak-anak Adam bermaksud semua manusia. Semua manusia sepatutnya mendapat hak sebagai manusia. Maksudnya mendapat hak untuk terlibat dalam perkara-perkara yang melibatkan masyarakatnya sendiri, melibatkan kebaikan masyarakatnya sendiri. Kalau kita nak bandingkan sistem monarki dan juga sistem demokrasi, yang mana lebih menepati kepada tuntutan kemuliaan anak Adam yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini, pastilah demokrasi. Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut semua orang diberikan kemuliaan, anda semua diberikan kemuliaan, maknanya semua orang diberi pengiktirafan, diberi hak, sepatutnya diberi hak untuk membuat pemilihan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dan seterusnya, saudara, ada juga memang saya tidak nafikan ada sanggahan terhadap demokrasi mengatakan bahawa demokrasi ini mengambil suara ramai. Jadi boleh jadi orang yang ramai itu tidak mengetahui. Ini dah disebut oleh Plato. Orang yang ramai itu boleh jadi orang yang jahil dan tak tahu tentang etika dan sebagainya. Sahabat sekalian, ini kefahaman yang tempang mengenai demokrasi. Kita tengok sebab apa yang telah saya sebutkan tadi, demokrasi bukan sekadar pilihan raya. Bukan sekadar pilihan raya. Demokrasi juga melibatkan open discussion, open public debate and discussion. Dan ahli politik muda Malaysia seperti Khairi Jamaluddin, Saifuddin Abdullah, Rafizi Ramli, saya sangat hormati kerana mereka mengambil nilai-nilai public discussion yang sebegini ke tahap yang baik. Namun yang menjadi masalahnya ialah Perdana Menteri Malaysia lah. Secara macam biasa lah. Perdana Menteri Malaysia sekarang, lepas PRU 13 wallahu alam. Baik, seterusnya kita dah melihat perbahasan dari sudut dalam demokrasi. Kita akan tengok pula dari sudut democratic citizenship. Apa yang dimaksudkan sebagai democratic citizenship? Berapa lama dah ni? Uish, dekat sejam dah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan democratic citizenship? Ada beberapa masalah, memang ada beberapa masalah dalam demokrasi yang melibatkan democratic citizenship. Jadi, tetapi perkara ini, masalah ini, kalau saya nak sebut dalam ayat debat bahasa Melayu, masalah ini tidak langsung menafikan kebaikan
dan juga keperluan demokrasi untuk wujud dalam sebuah masyarakat untuk menentukan polisi masyarakat. Masalah ada, tetapi masalah ini tidak menafikan keperluan kepada demokrasi untuk membuktikan bahawa setiap anggota masyarakat itu diberikan pengiktirafan yang baik dari sudut politik. Baik, seterusnya, yang pertama kita boleh tengok problem of democratic citizenship ini. Democratic citizenship, sebelum itu saya nak terangkan dulu. Democratic citizenship ini membawa maksud bagaimana satu masyarakat itu ditadbir bila dalam demokrasi itu kita dah pilih pemimpin. Baik, kita dah pilih pemimpin. Jadi adakah pimpinan tersebut akan mentadbir 100% ataupun adakah polisi itu akan ditentukan oleh rakyat, adakah ditentukan oleh pimpinan dan juga rakyat, adakah ditentukan oleh kumpulan-kumpulan kecil dalam kalangan rakyat dan sebagainya. Jadi inilah democratic citizenship. Baik, yang pertama kita tengok teori elite theory of democracy. Elite theory of democracy ini ialah rakyat hanya berkuasa untuk memilih pimpinan sahaja. Bila rakyat pilih pimpinan, maka 100% polisi akan ditentukan oleh pimpinan. Maka ini ialah elite theory of citizenship untuk menyelesaikan kemelut bagaimana untuk mengemudi satu kerajaan yang dipilih secara demokratik. Seterusnya, interest group pluralism. Interest group pluralism ini ialah interest group pluralism ini ialah satu teori yang memberi pengiktirafan recognize dalam bahasa Inggeris, yang recognize terhadap kewujudan banyak interest group dalam society. Dan interest group ini, sahabat-sahabat sekalian, apa yang boleh dibawa oleh interest group ini ialah boleh melobi pimpinan-pimpinan untuk memberi polisi yang baik untuk interest group mereka. Beginilah demokrasi bergerak. Jadi boleh jadi antara sanggahan terhadap demokrasi dalam Facebook yang banyak setakat ini, salah satunya inilah, sahabat-sahabat sekalian. Baik, seterusnya, neoliberalism. Neoliberalism ini bermaksud satu penerusan tradisi liberal dalam ekonomi. Sebab itu saya pernah ajukan soalan. Ada orang seronok hantam liberalism. Ada orang seronok sangat hantam liberalism tapi tak faham liberalism itu apa. Jadi saya pernah kritik, saya pernah tanya, saya pernah ajukan soalan tapi sampai sekarang tak pernah dijawab. Tuan maksudkan liberalism ini dari sudut ekonomi ataupun dari sudut politik? Itu dua perkara yang berbeza. Okay? Jadi liberalism, neoliberalism penerusan dari sudut falsafah ekonomi liberalism yang diterajui oleh Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus dan ekonomis yang lain yang advocate free market. Jadi jadi neoliberalism ini merupakan kelahiran semula kepada faham yang sebegini. Jadi apa yang cadangan neoliberalism ini ialah limited government. Polisi-polisi yang nak dibuat oleh kerajaan dalam demokrasi ini ialah mesti diberi had, dan kuasa kerajaan ini kuasa yang kecil, dan perkara-perkara dan kebanyakan perkara dalam negara itu, maaf angin banyak. Kebanyakan perkara dalam negara itu ditadbir, diserahkan kepada kuasa-kuasa pasaran. Jadi bila diserahkan kepada kuasa-kuasa pasaran, maka inilah yang disebut oleh neoliberalism, kerana ini akan memberi efisiensi, menjadikan pasaran itu lebih efisien, kerana kita menyerahkan kebanyakan perkara allocation of resources itu kepada kuasa pasaran. Jadi ini yang disebut oleh neoliberalism. Namun masalahnya, apa yang masalah kepada
pelaksanaan preskripsi polisi liberalism ini, neoliberalism ini ialah masalah yang paling besar lah. Masalah yang paling besar ialah masyarakat demokratik, terutamanya di negara-negara barat sekarang, di Malaysia pun, walaupun Malaysia punya demokrasi tempang, masyarakat di barat sekarang, apa yang cita-cita mereka terhadap demokrasi ialah allocation of resource yang lebih baik daripada kerajaan untuk rakyat. Maksudnya bukannya limited government yang benar-benar limited. Maksudnya kerajaan perlu memberi allocation of resource yang lebih baik, gaji minimum, memberi unemployment benefit, memberi pencen. Baru-baru ni ada, bukan baru-baru ni, beberapa bulan yang lalu, ada ramai orang di jalan-jalan di seluruh UK buat demo untuk menuntut pencen yang dikurangkan oleh kerajaan yang baru ini. Jadi ini yang dikehendaki oleh rakyat dewasa ini. Jadi bagaimana pelaksanaan polisi neoliberalisme itu sukar untuk dicapai, kerana kalau kita nak capai, kita kena lawan aspirasi rakyat. Maka bila kita lawan aspirasi rakyat, adakah kita demokratik? Jadi itulah persoalan-persoalan yang kita kena jawab. Baik, seterusnya yang kedua, masalah dari sudut dalam neoliberalisme punya cita-cita ataupun cadangan polisi dalam pengemudian sebuah pemerintahan ini ialah sekarang ini peningkatan terhadap private wealth and power, peningkatan terhadap kekuasaan golongan-golongan persendirian yang ada banyak harta, yang ada banyak kuasa untuk mempengaruhi polisi kerajaan untuk buat apa-apa. Jadi kerajaan kalaupun nak limited government, tak mampu nak limited government. Saya bagi contoh, di Malaysia, hutang dana harta Tajudin Ramli 590 juta berjaya dilupuskan dengan masa yang sangat singkat. Dalam masa yang sangat singkat, sebab apa? Sebab ada pengaruh terhadap kerajaan. Jadi ini yang menjadi masalah kepada pelaksanaan banyak polisi oleh kerajaan. Bila kerajaan itu terlalu bergantung kepada elitis untuk bergerak. Namun kalau tidak bergantung kepada elitis, susah juga. Jadi sebab elitis banyak pegang banyak yang berkuasa terhadap resources dan sumber-sumber tenaga, sumber bahan asli, balak dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu diperbahaskan secara terbuka, yang melibatkan rakyat, dan seharusnya debat terbuka, perbincangan secara terbuka pemimpin kedua-dua belah pihak bersama rakyat perlu dilakukan dengan lebih banyak. Di Amerika Syarikat saya tengok perkara ini sangat bagus. Jadi namun di Malaysia yang jadi masalahnya samalah, tak berubah. Okey. Seterusnya ialah the self-interest assumption. Self-interest assumption ini, sahabat-sahabat sekalian, ialah assumption that individuals act primarily and perhaps even exclusively in their self-interest as narrowly construed. Baik, bila masyarakat ini bergerak, setiap individu itu akan bertindak berdasarkan self-interest, berdasarkan apa yang disebut sebagai kepentingan peribadi seseorang itu. Jadi sekarang ini apa yang boleh kita sebut ialah dalam self-interest assumption ini, kalau kita ada open discussion, open debate, benda ini boleh berubah. Benda ini boleh berubah disebabkan bila orang terlibat dalam perbincangan, orang tidak akan hanya fikir diri dia sendiri. Dia akan fikir dari sudut masyarakat secara keseluruhan. So, sahabat-sahabat sekalian boleh tengok sendiri orang yang terlibat dalam perbahasan, dalam perdebatan. Dia tak akan fikir diri dia sendiri. Dia akan cari data, macam-macam data yang melibatkan macam mana polisi patut dibentuk. Jadi sebab itu sahabat sekalian, demokrasi ini, bila saya melihat hujah-hujah terhadap demokrasi,
hujah-hujah kenapa kita memberi nilai kepada demokrasi. Kenapa kita perlu kenapa kita perlu mengambil demokrasi ini sebagai satu sistem yang perlu kita amalkan. Demokrasi yang terbuka. Sebab benda ini bukan sekadar kita mengambil perhatian dan juga suara rakyat yang terbanyak, namun rakyat juga diberikan hak yang sama rata untuk memilih pimpinan dan juga polisi. Baik, seterusnya ada yang bagi analogi dalam sanggahan terhadap demokrasi. Analoginya ialah seperti yang telah saya sebutkan dalam kuliah yang lepas, iaitu kalaulah ada dua puak dalam satu masyarakat, puak majoriti dan puak minoriti. Puak majoriti mencadangkan supaya semua orang dalam puak minoriti itu dibunuh, dan juga perkara ini telah melalui sistem demokratik yang baik, melalui pengundian, telah melalui pengundian yang bersih, melalui perbincangan yang terbuka. Namun bila bila keluar keputusan mengundi, maka polisi ini diterima bahawa puak minoriti kena dibunuh. Baik, bagaimana kalau begitu? Sebab demokrasi mengambil suara ramai. Kalaulah suara ramai itu jadi macam tu, ni dah jadi benda yang salah. Maka apa yang dijawab oleh Amartya Sen? Amartya Sen menjawab tuduhan-tuduhan sebegini sebagai, baik, kalaulah orang yang terlibat kalaulah demokrasi itu benar-benar demokrasi yang bebas, perkara sebegini kemungkinan besar tidak akan berlaku. Sebab demokrasi bebas melibatkan perbincangan yang bebas, melibatkan perbincangan yang secara ilmiah, dan juga rakyat akan berfikir dengan lebih baik. Dan disebabkan itu, perkara sebegini, polisi yang tidak baik sebegini, kemungkinan besar akan ditolak. Dan kalau kita tengok dalam sejarah, polisi-polisi bunuh orang, polisi-polisi yang pukul orang macam ni, maka kebanyakannya dihasilkan melalui pemerintahan monarki, dan juga yang tidak memberi ruang dan peluang kepada rakyat untuk turut serta berbahas. Jadi perkara ini, sahabat-sahabat sekalian, kita boleh simpulkan bahawa memang ada banyak masalah dalam demokrasi. Setakat ini sistem yang memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih pimpinan, untuk untuk bersuara terhadap apa yang dirasakan tidak betul dalam masyarakat tersebut, tidak ada yang lebih memberi peluang daripada sistem demokrasi. Dan kita boleh melihat bahawa prinsip-prinsip dalam Islam juga banyak yang menyokong demokrasi ini. Jadi kalau kita kata bahawa Islam bercanggah dengan demokrasi semata-mata kerana khilafah pada zaman Malikun Adun. Zaman Malikun Adun ialah pada zaman Umayyah, Abbasiyah dan juga Uthmaniyah, tidak menggunakan demokrasi yang terbuka. Maka ini satu sangkaan yang saya rasa meleset. Kerana pada zaman itu, walaupun ada khalifah yang baik, tetapi ramai khalifah yang tidak menjaga kepentingan dan juga kebaikan rakyat. Jadi dan memang Nabi SAW sendiri bersabda bahawa zaman khalifah dengan cara kenabian akan kembali. Namun kita tak boleh nak buat andaian bahawa itu akan mengembalikan sistem pemerintahan monarki seperti pada zaman Malikun Adun. Sebab sekarang, dengan dunia sekarang, kita melihat perubahan dalam masyarakat, dalam strata masyarakat sekarang, perubahan yang ketara ialah penyebaran maklumat dan juga ledakan informasi yang meluas. Jadi bila ledakan informasi yang meluas sebegini, manusia akan dapat menilai. Manusia akan cuba berfikir bahawa pengembalian kepada satu sistem monarki merupakan satu pencabulan hak dan juga satu perkara yang biadab terhadap kebebasan politik yang manusia nikmati pada hari ini. Maka ini bergantung kepada ijtihad para ulama pada insya-Allah khilafah yang akan kita capai. Bagaimana untuk membentuk satu sistem pemerintahan Islam berdasarkan manhaj kenabian yang akan kita sampai nanti insya-Allah. Jadi
kalau sempat, insyaAllah. Jadi seterusnya, kita dah habis tentang demokrasi. Maka sebelum saya masuk kepada dah 1 jam 10 minit dah. Sebelum saya masuk kepada apa itu political obligation, tadi saya dah sebut tentang demokrasi dan juga bagaimana Islam memandang demokrasi. Sekarang ini saya nak kembali kepada apa yang telah saya sebut tadi, iaitu bagaimana dalam satu masyarakat yang pluralistik kita kena menyemai budaya untuk memahami. Kerana untuk memahami tidak sekadar memahami dengan pemahaman yang selapis. Dia memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, memerlukan pemahaman terhadap kenapa kepercayaan ini begini, bagaimana kepercayaan ini dah boleh jadi begini, dan kemana yang mahu dibawa kepercayaan ini. Orang-orang yang mempercayai kepercayaan yang berlainan dengan kita. Jadi disebabkan perkara ini, disebabkan sekarang ini zaman ledakan informasi, ledakan maklumat dan sebagainya, tidak dapat tidak kita perlu menyemai budaya pluralistik dalam kalangan masyarakat. Baik, yang ini perlu definisi yang baik, sebab kalau tidak orang akan cop saya pluralis. Maka macam yang saya dah cakap minggu depan. Maka saya nak sebut sekali lagi apa yang disebut oleh Tarikh Ramadan, iaitu untuk memahami seseorang itu sangat penting, terutamanya orang yang berbeza. Dan ini saya dah bagi contoh tadi, iaitu orang-orang LGBT. Kita tak boleh menyalahkan LGBT terus. Kalau saya dulu, zaman saya sekolah dulu memang saya radikal. Saya salahkan terus orang LGBT. Tapi kita tak boleh sebenarnya. Setelah saya sendiri memahami apa itu LGBT, belajar tentang gay dan lesbian di universiti dan juga di A-level dulu, maka saya cuba untuk faham kenapa gay ini boleh terjadi. Ada orang yang jadi gay secara memang natural, memang menjadi gay secara natural. Kita tak boleh nak menyalahkan dia dengan polisi yang koersif, memaksa dia untuk menjadi orang yang normal. Tak boleh. Kita tak boleh. Apa yang boleh kita buat ialah didik dia untuk menjadi seorang yang normal. Jadi perkara ini perlu difahami dengan baik kerana setiap orang itu epistemologinya berbeza. Kerana mereka ada epistemologi yang berbeza, maka sebab itu kita untuk menghormati mereka perlu memahami mereka terlebih dahulu. Baik, seterusnya apa yang disebut sebagai political obligation. Saya nak ambil masa sebentar saja untuk political obligation ini sebab maksimum kita ialah 1 jam setengah, insyaAllah. Baik, political obligation ini ialah tanggungjawab politik. Bagaimana dan kenapa kita perlu untuk memberi ketaatan kepada pemerintah dan setakat mana? Kalau adakah kita perlu taat kepada pemerintah? Kalau ya, setakat mana? Ini yang disebut political obligation. Apakah tanggungjawab kita terhadap orang yang memerintah negeri ataupun negara kita? Baik, dalam political obligation ada 2 teori yang besar, iaitu yang pertama consent theory dan yang kedua fair play theory. Baik, hari ini kita akan tengok consent theory dulu secara ringkas, dan insyaAllah minggu depan kita akan masuk dengan lebih mendalam terhadap consent theory dan kita akan masuk fair play theory pula. Jadi insyaAllah hari ini kita akan terangkan secara ringkas apa itu consent theory. Consent theory ini paling ringkas saya boleh katakan kita hanya perlu taat kepada pemerintah kalaulah kita consent terhadap pemerintahan tersebut. Kalaulah kita rela, consent ni apa maksud dia? Reda. Kalaulah kita reda terhadap pemerintahan tersebut. Jadi kalau kita faham begini, ada 2 soalan yang penting untuk kita jawab, iaitu yang pertama, bagaimana untuk kita tahu adakah kita konsen terhadap pemerintahan tersebut, dan yang kedua, ada satu yang untuk kita masuk pada soalan kedua, saya kena terangkan yang ini dulu, bahawa ada satu karya yang besar dalam consent theory ini, iaitu karya John Locke yang bertajuk The Second Treatise of Government. Second Treatise of Government merupakan karya consent theory yang boleh dikatakan paling
paling asas dan membentuk kerangka faham consent teori itu sendiri. Jadi hari ini dan soalan yang kedua, bagaimana kita nak analyze consent teori dari kerangka faham John Locke. Baik, sekarang ini dalam kertas kajian yang ditulis oleh A. John Simmons ini dalam kompilasi kertas-kertas falsafah yang bernama Philosophy and Public Affairs ini, ada perbahasan terhadap bagaimana, yang pertama, bagaimana kita nak tahu sama ada kita ada consent ataupun tidak. Jadi consent ini kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama express consent dan yang kedua tacit consent. Express consent bermaksud kita sendiri mengatakan bahawa kita redha dengan pimpinan tersebut. Kalau saya pergi kepada Perdana Menteri, okey, sekarang ni Najib lah, sekarang ni Najib, saya pergi kat dia, wahai Najib, aku redha dengan pemerintahan kau. Jadi kau perintahlah negara ini. Baik, itu ialah express consent. Dan yang kedua ialah tacit consent. Tacit consent ialah kerelaan secara bukan express, secara tidak diluahkan, secara dalaman sahaja. Tapi dia rela, tapi dia tak luahkan. Baik. Sekarang yang menjadi masalahnya ialah kebanyakan benda yang berlaku di alam realiti bukannya express consent. Mana ada rakyat pergi duk cakap dekat Najib, kami redha dengan pemerintahan hang. Tak ada. Jadi sebab itu, apa yang kita boleh bahaskan ialah tacit consent. Express consent tak perlu perbahasan lah. Memang dah hang cakap hang consent lah. Okey. Sekarang ni tacit consent. Bagaimana kita tahu bahawa orang itu ada tacit consent? Orang itu rela secara senyap. Orang itu dia tak luahkan, tapi sebenarnya dia rela dengan pemerintahan tersebut. Baik. Yang pertama ialah melalui promise. Yang kedua written contract dan yang ketiga ialah authorization by action. Okey. Jadi A. John Simmons menyebut bahawa promise dan kontrak boleh jadi bukan termasuk dalam consent. Dia boleh jadi consent, tapi dia boleh jadi tak termasuk dalam consent. Sebab ada orang yang berjanji, tetapi dia berjanji bukan dengan niat dia nak berjanji. Dia terpaksa berjanji. Maka ini bukan consent. A. John Simmons katakan bahawa yang ketiga ini sahaja kita boleh bahaskan sebagai consent. Adakah ia consent ataupun tidak? Iaitu authorization. Takrir. Pengakuan seseorang itu terhadap sesuatu, tetapi secara senyap. Macam mana authorization ini secara senyap atau tidak? Baik, kita akan tengok kepada perbahasan ini. John Locke secara umum telah menyebut dalam Second Treatise of Government bahawa selagi kita menggunakan apa yang ada kemudahan dalam negara tersebut yang disediakan oleh kerajaan, bermaksud kita redha dengan kerajaan tersebut. Maksudnya kita consent dengan pemerintahan tersebut. Kalaulah saya di Malaysia menggunakan lebuh raya, kemudian belajar di sekolah kerajaan, maka saya telah consent, saya telah rela dengan pemerintahan tersebut. Jadi ini yang pertama yang disebut oleh John Locke dalam Second Treatise of Government. John Locke seterusnya saya nak sebut daripada paper ini apakah definisi consent dari sudut pandang John A. Simmons ini. Consenters, according to another special right to act within areas where only the consenter is normally free to act. Jadi yes, suitable expression of the consenter's intention to enter such a transaction and involves the assuming of special obligation not to interfere with the exercise of the right accorded. Baik, jadi kita boleh katakan, jadi apa yang disebut oleh A. John Simmons ialah consenter ada sesuatu benda yang dia buat yang menunjukkan dia consent, dia rela terhadap perkara tersebut. Jadi perkara ini, sahabat-sahabat sekalian,
disebut bahawa sama ada yang tadi John Locke sebut, kita menggunakan kemudahan dalam negara tersebut, menunjukkan bahawa kita konsen terhadap perkara tersebut. Baik, bila dah jadi begini, sekarang ni kita bahaskan perkara yang pertama ini dahulu. Yang kedua dan seterusnya kita akan bawa ke kuliah seterusnya, sebab kita dah kesuntukan masa. Jadi dalam pandangan John Locke ini, sahabat-sahabat sekalian, kita boleh melihat John Locke meletakkan premis pertama dalam analisis consent teorinya sebagai, baik saya baca, premis pertama John Locke ialah premis pertama John Locke ialah menggunakan apa-apa kemudahan yang disediakan oleh kerajaan tersebut merupakan tanda kita konsen terhadap kerajaan tersebut. Baik, premis kedua John Locke ialah namun kita tidak mempunyai obligation kepada kerajaan yang bad, kerajaan yang buruk, yang mentadbir dengan tidak baik. Kemudian yang ketiga, consent is the ground of political obligation. Consent menjadi dasar ataupun asas kepada tanggungjawab politik. Baik, sekarang ni saya kena terangkan dulu apa itu perbezaan antara kenapa consent ini boleh bawa kepada political obligation. Sebab dalam perbahasan political obligation, dia membincangkan kenapa kita perlu untuk mentaati atau mengikut pimpinan dalam sebuah negara. Sebab itu munculnya teori seperti consent dan fair play. Maka consent teori asasnya mengatakan bahawa sebabkan kita consent untuk berada di negara tersebut, untuk diperintah oleh orang yang memerintah, sebab itu kita kena ikut. Jadi sebab itu John Locke dia punya tiga premis ini. Dalam premis ketiga menyebut bahawa consent is the ground of political obligation. Sebabkan kita consent, maka kita perlu feel obligated towards the government. Jadi John Locke bukan setakat itu sahaja, tapi meneruskan lagi penghujahan dengan menyebut bahawa dengan tinggal di negara tersebut juga menjadi indikator untuk mengatakan bahawa orang itu telah konsen, orang itu telah rela dengan kerajaan ataupun pemerintah tersebut. Jadi banyak analisis terhadap tulisan John Locke. Baik, saya nak bawa satu analisis yang dibawa oleh Hannah Pitkin. Yes, Hannah Pitkin. Hannah Pitkin menganalisis tulisan John Locke. Dia menyebut bahawa dia meragui bahawa John Locke ini adakah dia benar-benar consent theorist. Adakah dia benar-benar consent theorist? Sebab bila John Locke sebut premis kedua sebagai we are not obligated, kita tidak ada tanggungjawab untuk mentaati pemerintah yang tidak baik. Dan tapi premis ketiga John Locke ialah consent is the ground for political obligation. Jadi Hannah Pitkin menyebut bahawa John Locke sendiri keliru dengan teori consent yang dia sebut. Kalaulah, baik, saya nak bawa satu contoh. Kalaulah satu negara tersebut kita consent, kita bagi kerelaan, kita rela diperintah oleh pemerintah negara tersebut, maka perkara ini menjadi asas untuk kita ada obligation ataupun ada tanggungjawab terhadap negara tersebut. Mungkin untuk setia terhadap negara, untuk berjuang terhadap negara dan sebagainya. Namun perkara ini menjadi persoalan. John Locke sebut ada dua jenis government, good and bad. Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang buruk. Pemerintahan yang adil, pemerintahan yang rasuah. Ada dua. Jadi adakah kita akan konsen juga terhadap pemerintahan yang rasuah? Jadi John Locke menyebut dalam dia punya premis kedua ialah we are not obligated to bad government. Namun tapi dalam premis ketiga, consent is the ground of political obligation. Adakah John Locke kontradik diri sendiri? Jadi
Hannah Pitkin sebut bahawa John Locke keliru dengan teori dia sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam ilmu logik, apa yang kita boleh tengok dari sudut analisis John Locke ini sendiri, John Locke sebenarnya tidak kontradik diri sendiri. Dia sebenarnya apa yang jadi, kenapa jadi begini, boleh jadi premis ketiga itu ialah necessary condition but not sufficient condition. Dalam ilmu logik ini bermaksud satu perkara ini menjadi penyebab kepada satu perkara, tetapi penyebab ini bukan penyebab mutlak kepada satu perkara yang terjadi selepasnya. Sebagai contoh, apa nama contoh ni? Hazman makan banyak, 3 tahun kemudian Hazman gemuk. Jadi kemudian kita pun sebut bahawa Hazman gemuk sebab Hazman makan banyak. Tak semestinya. Boleh jadi Hazman makan banyak, boleh jadi Hazman gemuk disebabkan sebab-sebab yang lain. Jadi makan banyak itu ialah necessary condition, tidak membawa maksud sufficient condition. Maksudnya sufficient condition ialah satu sebab benar-benar mutlak untuk menyebabkan sesuatu kesan itu terjadi. Jadi sahabat sekalian, John A. Simmons membalas kritikan Hannah Pitkin dengan menyebut bahawa John Locke tidak kontradik teori dia sendiri. Dia tidak ada kekeliruan dalam teori dia. Memang konsisten. Sebab apa yang disebut oleh John Locke sebagai consent as a ground for political obligation is that ialah John Locke ialah consent memang menjadi ground of political obligation, but that is a necessary condition, it's not a sufficient condition. Maka boleh jadi perkara lain yang menyebabkan, yang akan mempengaruhi political obligation itu. Jadi sahabat sekalian, sebelum saya akhiri sesi pada hari ini, kita boleh tengok bahawa consent teori menekankan asas kepada ketaatan ataupun tanggungjawab kita terhadap satu-satu negara, satu-satu kerajaan ataupun pemerintah itu didasarkan kepada adakah kita rela ataupun tidak terhadap kerajaan itu. Dan disebabkan kerelaan secara express consent itu sukar untuk dicapai, boleh jadi tidak ada, boleh jadi tidak wujud, maka kita kena assess tacit consent. Tacit consent ini pula kita kena tengok secara mendalam bagaimana tacit consent itu sendiri. Bagaimana kita nak tengok adakah orang ini dah ada tacit consent terhadap pemerintahan negara tersebut ataupun tidak. Kemudian kita tengok kepada apa yang disebut oleh John Locke dalam The Two Treatises of Government. John Locke sebut bahawa asas kepada teorinya ialah kamu menggunakan kemudahan di satu-satu negara, kamu dah konsen terhadap pemerintah tersebut. Kamu dah tinggal di satu negara pun, maka kamu dah konsen memberi kerelaan kepada pemerintahan tersebut, maka kamu ada tanggungjawab. Jadi tapi perbahasannya akan jadi lebih panjang bila dengan premis 2 John Locke, iaitu premis kedua menyebut bahawa consent, political obligation will only apply to good government. Bad government will not apply political obligation. Political obligation tak akan ada dalam bad government. Jadi yang seterusnya saya bagi satu contoh sebelum kita akhiri perbincangan kita pada malam ini. Saya bagi satu contoh peristiwa, bukan peristiwa benar, namun peristiwa yang kita reka untuk memahami konsep teori ini. Dalam satu mesyuarat seorang bos telah berkata kepada anak-anak buah, okey, hari ini mesyuarat kita habis, maka minggu depan kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat. Selalu kita buat mesyuarat pada hari Khamis, tapi minggu depan kita jumpa hari Jumaat pukul 10 pagi. Maka ni cadangan saya. Ada bantahan. Kemudian 5 minit kemudian 1 minit kemudian tak ada seorang pun membantah. Semua orang diam. Kemudian bos kata, okey, kalau begitu
kita bawa mesyuarat kita ke hari Jumaat minggu depan. Baik, persoalannya, adakah ini boleh dikatakan konsen? Kalau ya, kenapa? Kalau konsen, setakat mana kita boleh katakan perkara ini sebagai konsen? Baik, saya biarkan untuk para sahabat berfikir dulu. Kita akan balik kepada perbincangan ini minggu depan insya-Allah dengan lebih mendalam macam yang kita bincangkan dalam isu demokrasi tadi. Baik, sebelum baik, untuk mengakhiri, saya ingin sekali untuk ucapkan selamat Hari Guru kepada para guru di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga di universiti yang banyak ajar saya, yang dah memanusiakan saya, yang telah mengajar saya banyak perkara yang telah menjadikan diri saya pada hari ini, yang menjadikan saya begitu gila dengan intelektualisme pada hari ini. Jadi saya ucap terima kasih kalau ada guru-guru yang menonton kuliah falsafah politik saya pada hari ini. Jadi alhamdulillah tadi kita dah masuk demokrasi, kita dah bincang kebaikan demokrasi dari sudut intrinsik, dari sudut instrumental dan dari sudut konstruktif seperti yang telah dibahaskan oleh Amartya Sen. Kita juga dah bincangkan sanggahan terhadap demokrasi, Plato, Hobbes, Lee Thesis dan sebagainya. Kemudian kita dah tengok demokrasi dan Islam secara ringkas. Kalau kita nak bincang lagi perkara ini, kita boleh buat satu perbincangan yang benar-benar intelektual. Mungkin selepas saya habis pemeriksaan nanti, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu pada malam ini. Terima kasih kepada semua kerana mendengar. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.